تفضل أستاذ. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. Amma ba'd. Kita mulakan majlis kita pada pagi ini dengan bacaan Ummul Kitab Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Jadi alhamdulillah, hadirin hadirat yang dirahmati Allah sekalian, pertamanya kita panjatkan kesyukuran kehadrat Allah Subhanahu wa taala dengan izinnya, ya, hidayah, petunjuk, taufik, kekuatannya. Ya, alhamdulillah kita sama-sama diberi ruang masa dan kelapangan, ya, untuk berada dalam majlis ilmu secara maya ini. Ya, mudah-mudahan hadirnya kita di sini, kebersamaannya kita berada di majlis ini, kita mohon, ya, dengan keberkatan majlis ilmu ini Allah Ta'ala memberi kita, ya, kesihatan, memberi kita perlindungan dan seterusnya, memberi kita kefahaman dan istiqamah, ya, untuk terus belajar dan menuntut ilmu Al-Quran ini sehinggalah, ya, akhir nyawa kita insya-Allah. Jadi alhamdulillah, ya, terima kasih yang pertama juga kepada pihak pengurusan, ya, Datin Raja Hanaliza, ya, selaku pengurus Al-Hajj, ya, Qiraat Center bersama tim pasukannya, ya, yang bertungkus lumus, ya, menjayakan program, ya, pada hari ini, ya. Terima kasih banyak-banyak. Mudah-mudahan ganjaran yang besar, ya, diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala ke atas beliau, ya, dan seluruh, ya, tim Al-Hajj Qiraat Center ini. Dan insya-Allah, ya, seperti mana yang telah kita maklum, ya, pada hari ini kita akan sambung lagi kuliah perbahasan kita masih lagi dalam lingkungan wakaf dan ibtidak, ya. Jadi wakaf dan ibtidak ni perbahasan dia luas, jadi memerlukan beberapa siri-siri perbincangan lah. Dan saya harapkan, ya, para peserta semua akan terus istiqomah, ya, bersama kami di sini, bersama saya di sini untuk kita berkongsi ilmu, ya, dan orang kata apa, dalam membincangkan, ya, kaedah-kaedah bacaan Al-Quran yang insya-Allah kita akan sama-sama, ya, berdiskusi pada pagi ini insya-Allah. Jadi saya percaya, ya, semua yang hadir di sini, ya, telah bersedia, dan insya-Allah pada sesi praktikal nanti, ya, saya harap, ya, peserta-peserta dapat kata apa, memberi kata apa, memperdengarkan bacaan masing-masing, ya, yang apa, pada ruang masa dan waktu yang kita akan berikan nanti insya-Allah. Sama-sama kita kata apa, perdengarkan bacaan, ya, untuk sebagai jalan untuk kita lebih, ya, meyakini dan lebih memahami khususnya dalam bacaan Al-Quranul Karim. Jadi baiklah, kita akan mulakan diskusi awal kita, ya, iaitu soal jawab pilihan, ya,
pada siri yang kedua, iaitu ada beberapa persoalan yang ditanya ya pada siri yang kedua pada minggu lepas, dan insya-Allah ya, saya kongsikan di sini. Rasanya para peserta boleh lihat ya di paparan. Pada soalan ya daripada peserta yang pertama ya, daripada Puan Hayati ya. Assalamualaikum Ustaz, bagaimana kalau seseorang wakaf pada kalimah illa ya? Illa ni dia harfu istisna ya, illa. Okey. Jadi bagaimana? Sebab ada kalimah illa ni berlaku di awal ayat ya. Dan ada kalimah illa ini jatuh di pertengahan ayat. Okey. Jadi bagaimana kalau seorang itu wakaf pada kalimah illa? Okey, kalau mengikut dalam kaedah bacaan ya, dalam kaedah bacaan ya, mana juga disebutkan dalam kitab ya, berkaitan dengan masalah illa ini, maka sebaiknya jika hendak melakukan wakaf, lakukanlah bacaan itu sebelum illa. Jangan berhenti kepada illah ya. Sebab itu ya kita elakkan. Jadi kalau ada kalimah illah tu berhentilah sebelum illah dan ibtida'lah balik sebelumnya jika berada di pertengahan ayat ataupun beberapa ayat yang sesuai sebelumnya. Okey. Jadi jelas kalau yang berada di awal ayat itu tak ada masalah lah, macam pada contoh suratul Asri kan, ataupun dalam pada suratul Tin pun ada di situ, wal asr ya, pada suratul Asri, innal insana lafi khusrin kan, lepas tu illal ladzi, ayat yang lain. Jadi sekiranya kalau kita nak menyambungkan kalimah illa ya, maka kenalah berhenti yang menjawab bagi illa tersebut ya. Contoh bacaan Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asr. Innal insana lafi khusrin illa alladhina amanu. Berhenti di situ. Jangan kita baca innal insana lafi khusrin illa alladhina amanu. Itu tidak dibenarkan. Itu kalau berlaku illa tu di awal ayat lah ya. Kalau berlaku di pertengahan ayat ya, dalam satu ayat yang panjang ada kalimah illa pun sama, jangan berhenti pada perkataan illa tu, tapi berhentilah pada sebelum illa. Okey, itu jawapan dia lah ya. Jadi tidak harus ya, melainkan pada sebelumnya. Okey, jelas ya. Yang kedua, ya, Assalamualaikum Ustaz, Waalaikumsalam. Bagaimana wakaf di akhir kalimah yang tiada huruf mad? Ya, seperti contoh perkataan pada min qabl. Ada tak hukum wakaf padanya dalam kategori wakaf yang mana dalam perbincangan kita? Jika tak ada, boleh Ustaz bagi pencerahan hukum wakafnya. Okey, dia senang saja ya, kalau kita nak faham ya, hadirin hadirat yang dikasihi Allah semua, boleh berhenti di mana-mana ya hujung kalimah ya. Ini yang melibatkan yang tidak ada tanda wakaf, boleh berhenti ya, harus. Okey, namun ya, bila tidak ada tanda wakaf, apa nak buat? Ulang balik satu kalimah sebelumnya ataupun ya beberapa kalimah sesuai yang sebelumnya. Okey. Jadi kalau kita berhenti pada kalimah min, okey, kita jelaskan dulu perkataan nun tersebut. Okey. Kalau kita baca wasal ya, contoh minhul anhar, itu tak jadi masalah lah. Nun itu ya akan dibaca dengan izhar juga. Begitu juga pada ketika waqaf. Ya, cuma tinggal lagi tu nak baca ke tidak, ataupun sekadar berbunyi min sahaja. Ini yang kita nak kongsikan ya. Jadi bacaan pada min ataupun kita waqaf pada qabl, maka huruf yang akhir itu wajib dibunyikan.
Tapi kadar mana? Iaitulah sulsul sahaja. Ya, sulsul harakat sahaja, iaitu sepertiga harakat pada huruf akhirnya. Min, melengah situ. Min, ya, ataupun min qabl, al sahaja bunyinya. Ya, tak bolehlah kita baca qablu, tak boleh. Ya, kalau hidup hujungnya itu ataupun qabli, ya, hidup hujungnya, dia akan jadi satu bacaan apa? Dia akan jadi bacaan raum di situ, kan? Jadi hati-hatilah. Kadang-kadang dalam wakaf ini hati-hati, ya, sebab dalam wakaf ni ada yang boleh baca dengan sukun mahal, ada yang boleh baca dengan raum, ada yang boleh baca dengan apa satu lagi bacaannya dengan ismam, ya. Jadi ada hukum lain di situ. Cuma kalau kita nak semata-mata wakaf, maka hujungnya sekali, huruf yang berada di hujung kalimah itu dibaca dengan sepertiga harakat sahaja. Maksudnya dibunyikan. Hatta kalau itu huruf ra, ya, ataupun huruf-huruf lain. Nah, contoh kita berhenti pada suratul Fajr. Ya, bismillahirrahmanirrahim wal fajr. Itu berbunyi. Ya. Inna anzalnahu fi lailatul qadr. Itu mesti wajib dibunyikan. Kalau tidak, nanti bila tidak dibunyikan suara tersebut, maka boleh melibatkan berubah makna. Ya, sebab makna Al-Quran ini, makna bacaan Al-Quran ini, apabila kita sebut, ya, apabila setiap suara huruf itu, ya, yang pada kalimah pada ayat itu dikeluarkan. Jadi bila kita keluarkan, jadi di situlah akan maksud ayat itu akan lahir daripada suara-suara yang kita baca. Kalau kita tak sebut min sahaja, maka ha itu hilang. Dia akan berubah makna. Kalau kita sebut min qab, lam tu tak sebut, akan berubah juga maknanya. Ya. Okey. 1000. Okey, jadi jawapan dia, bacalah dengan sepertiga harakat pada huruf akhirnya. Ini kena berjumpa dengan guru lah, ya. Boleh bertanya secara langsung, ya. Termasuk dalam kategori, ya, waqaf hasan, ya. Kalau ada apa? Kalau ada yang tidak ada tanda-tanda waqaf, yang kita waqaf sendirilah, ya, yang kita pilih sendiri. Jadi waqaf hasan ni apa dia? Sempurna, kalimah yang dibaca itu dah sempurna, namun masih tergantung perkataannya dengan perkataan selepasnya. Begitu juga maknanya pun masih tergantung. Ya, tergantung perkataannya. Maksudnya ada lagi perkataan yang sempurna. Ya, okey. Kemudian, ya, soalan yang ketiga. Assalam, ya. Waalaikumsalam. Nak tahu apa yang dikatakan curi nafas dan hukumnya? Mengambil nafas, ya. Jadi terima kasih, ya, pada Puan Haja Mustaf atas soalan. Mengambil nafas, apa itu curi nafas? Mengambil nafas ketika dalam menyempurnakan, ya, satu bacaan ayat, ya, bacaan satu ayat. Jadi ayat yang sempurna ini mesti dengan satu nafas. Sebab itu kalau nafas, ya, kita panjang, kita boleh mewasalkan bacaan walau ayat-ayat yang pendek, kita boleh sambung. Ya. Wadduha wallaili idza saja ma wadda'aka rabbuka wa ma qala. Nafas kita panjang tapi masih dengan satu nafas. Ya. Tapi jangan kita nafas pendek nak ikut orang nafas panjang. Itu yang kadang tercuri nafas tu. Sebab nak ikut orang. Bila baca Quran, kena lihat kekuatan diri kita. Kekuatan nafas kita. Itu penting. Kalau nak ikut orang, tengok dia baca panjang. Ya, surah Fatihah satu nafas. Wadduha satu nafas. Saya nak buat jugalah. Bila buat itu yang tercuri tu. Ya? Jadi, wadduha wallaili idza saja mawad, ada curi kat situ. Ya, jadi rosak bacaan, ya. Walaupun betul ayatnya itu sempurna, tapi sebab saya kata tadi, makna ayat itu akan lahir daripada apa yang kita keluarkan daripada huruf-huruf Al-Quran. Ya, jadi kemukjizatan Al-Quran itu akan lahir daripada suara kita. Kan? Jadi sempurnalah
suara yang kita keluar akan sempurnalah ayat Quran yang dimaksudkan. Sebab tu hati-hati dalam masalah waqaf dan ibtidak ni. Nak berhenti mesti ada plan. Ya, selalu saya ingatkan pada peserta-peserta saya yang bertalaki, jangan dah habis nafas baru berhenti. Ya, sampai dah berhenti tu minta maaf ustaz, nafas saya pendek. Memanglah minta maaf, tapi bukan minta maaf kat saya, tapi kita kena baiki. Ya, jangan kita berhenti tu semuanya dengan darurat. Tak naklah terpaksa. Selagi ada nafas lagi tu baca. Dia mesti planning. Kita ada orang kata apa, plan. Oh, nak baca sampai mana, baca sampai mana. Ikut kekuatan kita. Ya, kalau kita kata apa, nafas kita panjang, silakan. Tak ada masalah. Okay, jadi curi nafas apa dia? Mengambil nafas ketika dalam menyempurnakan satu ayat yang kita baca. Okey, jadi memang tiada haruslah ya, sebab apa, merosakkan struktur ya, lafaz ya Al-Quran itu sendiri. Okey, soalan yang keempat, Farah Ilyani. Apa faktor yang menyebabkan penandaan waqaf ya ada perbezaan bagi mushaf yang berbeza ya. Jadi memanglah ya, kalau kita lihat ya, kalau sebab Quran ni dia banyak syarikat percetakan kan. Malaysia sendiri pun ada, Indonesia pun ada. Bila negara-negara Islam kebiasaannya ada pusat percetakan sendirilah ya. Okey, cuma yang besar tu ya di Madinah ya, dan kedua terbesar ni di tempat kita lah ya, di mana? Di Putrajaya ya. Jadi bila melibatkan ya, kalau kita baca Quran, kalau kat sini tandanya titik silih, tiba-tiba kalau Quran lain pilih ya, ataupun kat situ tak ada tanda. Berbeza-beza mana satu ya. Jadi itu saya kata tadi, macam mana pun perbezaan, kalau kita kuasai waqaf ibtidak tak jadi masalah. Okey, cuma bila ditanya kenapa berlaku perbezaan, perbezaan ini adalah ijtihad pada qura' lah. Ya, ijtihad pada qura' ya, ataupun majlis ya, sebab setiap negara tu ada dia punya majlis, orang kata apa, lajnah pentashih Quran tu, ulama qura'nya ada di situ ya. Kalau Malaysia pun ada ya, boleh tengok kadang belakang Quran tu ada majlis ataupun lajnah ya, pentashih Al-Quran. Okey, jadi mereka inilah yang menetapkan ya, menetapkan tanda-tanda tersebut ya. Kalau Malaysia, majlis qura' Malaysia punya lah ya, kalau Indonesia punya lah. Jadi memang akan berlaku ketidaksamaan ya. Jadi perbezaan itu mungkin melibatkan jalan riwayat yang diambil ya oleh qura' masing-masing ya. Jadi itu yang berlaku perbezaan. Jadi atas kita tak ada masalah sebenarnya ya, walaupun berbeza, cuma kita kena faham ya, dalam bacaan Quran ini kalau nak waqaf hanya 3 sahaja yang dibenarkan ya, waqaf tam, waqaf hasan, waqaf kafi, waqaf hasan, dan satu yang tidak dibenarkan adalah waqaf qabih. Kita dah belajar dah bagaimana nak kaedah untuk waqaf dan ibtidak pada waqaf-waqaf ni ya. Jadi itu yang kita latih ya, dan insya-Allah nanti dalam praktikal pun kita latih lagi supaya kita lebih faham dalam cara nak berhenti dan nak menyambungkan bacaan, sebab ilmu ni sangat penting ya. Mungkin kita dah kuasai ilmu tajwid, kita dah kuasai ilmu qiraat, tapi kalau tak, ilmu waqaf kena seimbang ya, sebab dia menyempurnakan lagi bacaan kita ya. Bukan boleh main kita nak sonok-sonok, nak berhenti kita berhenti ya. Okey, jadi berlakunya adalah perbezaan ijtihad pada qura' ya di tempat tersebut ya, daripada sudut jalan riwayat ya. Okey. Jadi soalan yang terakhir daripada Rashidah Abdul Rashid ya. Tak sempat nak ambil not 30 suara huruf, rujaiyah, mat dan apa. Okey. Jadi saya tambah di sini, saya sempurnakan. Jadi dalam bacaan Quran ini sebenarnya ada 30 suara huruf sahaja ya. 30 suara huruf inilah dimain-main, dibaca-baca ya, dilafazkan ya, disuarakan. Apa terkandung dalam 30 suara itu ya, iaitulah 28 huruf hijaiyah,
ya 28 suara huruf hijaiyah daripada huruf alif sampai huruf ya tu. Kemudian satu lagi suara mat, ya. Suara mat ni ya yang alif waw ya itulah, yang ya alif waw ya itu suara mat, dan satu lagi suara dengung, suara gunnah. Maka bila dihimpun semuanya ada 30 suara huruf. Jadi bila kita baca Al-Quran, suara-suara inilah yang kita akan alunkan dan perdengarkan, yang kita akan lontarkan. Ya, tu. Jadi dalam hukum-hukum tajwid pun hanya berkisarkan melibatkan 30 suara ini. Bila masa dibaca dengan dengung, bila masa dibaca dengan panjang, ya, ada tempat berdengung, ada tempat yang tidak berdengung, ada yang panjangnya 2, 4 dan 6, ya, mengikut kata apa riwayat masing-masing. Tapi asasnya 30 suara huruf dalam pembacaan Al-Quran. Okey. Ustaz, nak tanya sikit. Kalau yang tebal nipis tu dia kira satu daripada suara ke? Itu termasuk dalam sifat huruf. Okey. Tebal nipis termasuk dalam sifat huruf, ya. Termasuk dalam tarkik dan tafkhim itu dalam sifat-sifat huruf lah, ya. Maknanya ciri-ciri keistimewaan bagi sesuatu huruf tersebut. Cuma yang asasnya, ya, 30 suara huruf inilah yang kita gunakan dalam pembacaan Al-Quran. Okey, baiklah, alhamdulillah, ya. Mudah-mudahan jadi manfaat buat kita semua, ya, sebagai kata panduan lah, ya, insya-Allah. Okey, jadi baiklah, kita nak masuk hari ini di mana yang saya ceritakan sikit, ya, kita akan terus membincangkan tentang wakaf iftidak, dan pada hari ini saya nak kita akan bincang tentang wakaf Jibril, ya. Jadi akan datang kita akan bincang wakaf kalla, wakaf bala, wakaf na'am, kazalik. Itu sebenarnya banyak yang dibahaskan dalam wakaf-wakaf ini yang kita, ya, yang di kalangan kita ataupun pembaca Quran ini, ya, terlepas pandang, ya, ataupun tidak dibincangkan, tapi dibincangkan di kalangan para qurra, ya, dalam kitab-kitab ada. Jadi sayang kalau kita tidak beramal dengannya. Okey. Jadi ini tanggungjawab kita sebagai pembaca Quran dalam wakaf iftidak, ya, di mana yang telah dinukilkan, ya, oleh Imam Ibnul Jazari dalam kitabnya An-Nashru fil Qira'atil Ashar, ya, yang meriwayatkan daripada Ibnu Umar, ya. Jadi Ibnu Umar radhiyallahu anhu mengumpamakan orang yang tidak menghiraukan bacaan Al-Qurannya. Siapa mereka yang tidak menghiraukan bacaan Qurannya? Iaitu mereka yang membiarkan bacaannya penuh dengan kesalahan, ya, dan tidak menyempurnakan tempat berhenti wakaf. Itu. Okey. Jadi orang yang tak hirau dengan bacaan Quran ini, apa dia? Membiarkan bacaannya dengan penuh kesalahan dan tidak menyempurnakan tempat berhenti wakaf. Ya, seperti mana orang macam ni, kata Ibnu Umar, iaitu, ya, orang memilih-milih untuk makan tamar yang elok dengan merasanya sedikit. Ya, dia makan sikit, ya. Betul, rasa lain pula makan sikit, ya. Apabila dapati tamar itu tidak elok, maka ia pun meludahnya. Jadi jangan baca Quran dengan macam ni. Ya. Jadi hanya mengikut selera hati dan pembacaannya, ya. Jadi sebab itu jangan kita baca Quran, ya, umpama apa yang diumpamakan oleh Ibnu Umar ini. Kita nak berhenti, kita berhenti. Ya, nak baca kita baca, panjang pendek biarkan saja. Ya, nak wakaf kita wakaf, nak ibtidak ikut selera. Ya, ini sebagai yang kata apa peringatan daripada Ibnu Umar, hati-hati, ya. Jangan kita baca Al-Quran seperti umpama makan tamar, ya. Rasa sana sikit, rasa sini sikit, kalau sedap makan semua, tak sedap dibuang. Al-Quran tak macam itu. Ya, sebab bacaan Quran ini adalah kalamullah. Ya. Jadi bila kalamullah, wajib kita meraihkan, memelihara setiap huruf-huruf, ya, yang ada pada kalam tersebut. Okey, jadi dalam wakaf Jibril ini, ya, ada 3 qurra, ya, 3 ulama yang membincangkan. Yang pertama Imam As-Sakhawi, ya, dalam kitabnya Manarul Huda. Kemudian, ya, Imam Wahbah Surah Al-Mahalli dan Abu Salim Al-Iyashi.
Ni antara para qura yang membahaskan wakaf Jibril ya. Jadi pada minggu lepas saya dah ceritakan wakaf Jibril ni apa dia? Dia wakaf tempat di mana bacaan yang dibaca wakaf ya oleh Jibril ataupun yang dibaca wakaf oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya. Jadi ditulis ya oleh Imam As-Sakhawi dalam kitabnya ada 10 tempat. Okey, namun pada Wahbah Surah Al-Mahalli ada 17 tempat ya, dan Abu Salim Al-Ayashi ada 17 tempat juga. Jadi bila dibuat kesimpulan ya daripada tiga qura ini ya, maka ada 10 tempat yang disepakati oleh mereka dan ada 10 lagi yang tidak disepakati ya oleh mereka. Jadi apa kita punya kedudukan kita sebagai membaca Quran, kita beramal ya yang 10 disepakati ini dan juga 10 yang tidak disepakati ini ya. Sebab apa? Ada sandarannya. Jadi semuanya ada 20 tempat lah ya. Jadi macam mana nak ingat, tak nak kita kena tanda dalam Al-Quran. Sebab tidak ada, sebab wakaf Jibril ni dia ambil sebenarnya jalan atas periwayatan. Ya, bila talaqi guru akan sebut ni benci kat sini, ni wakaf Jibril. Apa kelebihan wakaf Jibril ini? Ialah wakaf sunnah lah. Bila kita baca itu dengan niat yang mengikut sunnah, maka lebih lagi lah pahala bacaan tersebut bila kita baca dengan niat sebegitu. Berbanding apa baca wakaf, nafas saya dah habis dah, jadi saya nak ambil nafas baru. Jadi sekadar itu sahajalah ya. Jadi kalau dengan sunnah lebih lagi. Sebab apa? Nak mengikut sunnah. Nabi berhenti kat situ ya. Gitu. Jadi tiga inilah ya ulama qura bincangkan dalam kitab mereka yang mana akhirnya dapat kita simpulkan ada 10 yang diittifaq oleh qura dan 10 lagi yang ikhtilaf ya bainal qura ya yang menjadi khilaf lah ya. Jadi bagi kita ambil 20-20 ini ya, tandakan dalam Al-Quran kita ya, amalkan insya-Allah. Okey, jadi ini 10 tempat yang menjadi ya ittifaq ya, mana 10 tempat ini tak ada khilaf. Tempat-tempat berlaku ya wakaf Jibril di situ. Dan biasanya wakaf Jibril ini dominannya adalah wakaf tam. Ya, wakaf tam. Namun ada juga yang kafi. Tapi kaedah cara nak bacanya bila dah wakaf di situ, bila berada di tam ataupun kafi, hanya terus sahaja bacaannya. Ya, terus sahaja bacaan tersebut tanpa ibtidak balik dengan kalimah sebelumnya. Okey. Jadi yang pertama pada suratul Baqarah ayat yang pertama ayat ya yang ke-148. Jadi insya-Allah nota ni kita akan bagikan ya pada pihak pengurusan, nanti boleh dapatkan ya dengan pihak pengurusan nota ni. Kalau nak salin memang kadang penat juga banyak ni ya. Okey. Pada ayat suratul Baqarah mana bunyi dia? Ya. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya. Wa likullin wijhatun huwa muwalliha fastabiqul khairat. Jadi fastabiqul khairat ini adalah berhentinya di situ adalah wakaf Jibril ya. Sampai itu kita buat dengan ibtidak dengan selepasnya, tak perlulah kita ulang balik pada fastabiqul khairat ya. Aina ma takunu ya'ti bikumullahu jami'a innallaha ala kulli syai'in qadir. Itu tempat yang pertama. Tempat yang kedua ya, cara nak ingat memang kita nak hafal memang tak hafal lah. Contohnya tanda dalam Quran ya, ditanda. Tulis wakaf Jibril supaya kita baca tu ya berganda-ganda pahala Allah Taala bagi. Okey, yang kedua pada suratul Maidah ayat 48. Fastabiqul khairat. Situ ya. Berhenti dekat situ. إلى الله مرجعكم جميعا فينبئكم بما كنتم فيه تختلفون.
Itu tempat yang kedua. Tempat yang ketiga pada surah Ali Imran ayat 95. Qul sadaqallah. Di situ. Ya. Jadi berhenti pada sadaqallah adalah waqaf Jibril. Fantabi'u millata Ibrahim hanifan wa ma kana minal musyrikin. Ya, tempat yang ketiga. Tempat yang keempat pada surah Maidah ayat 116. Qala subhanaka ma yakunu li an aqula ma laysa li bihaqq. Berhenti kat situ waqaf Jibril. In kuntu qultuhu faqad alimtah. Tempat yang kelima, qul hadhihi sabili ad'u ila Allah. Berhenti di situ. Ya, itu waqaf Jibril. Ala basiratin ana wa man ittaba'ani. Itu bagi tempat yang kelima. InsyaAllah ya, saya dah tandakan warna merah tu. Lebih mudah untuk kita faham. Okey, tempat yang keenam pada suratul Ra' ayat 17 dan 18 ya. Maksudnya ni berlaku di hujung ayat lah. Ya, lillazi itu adalah ayat yang ke-18. Tapi di situ kita waqaf, kenapa waqaf? Kita tahu ini adalah waqaf Jibril. Kadzalika yadribullahu al-amthal. Waqaf di situ ya, tapi kebetulan berada di akhir ayat. Lilladzina istajabu li rabbihimul husna. Itu yang ke-6. Yang ke-7 suratul Nahl ayat yang ke-5. Wal an'ama khalaqaha. Waqaf di situ, waqaf. Lakum fiha dif'u wa manafi'u wa minha ta'kulun. Jadi wal an'ama khalaqaha di situ adalah waqaf Jibril, berhenti di khalaqaha. Yang ke-8, afaman kana mu'minan kaman kana fasiqa. Surah Sajdah ya. Jadi biasanya banyak ya imam-imam pun berhenti ya dekat fasiqah ni. Cuma kita tanya, kenapa imam berhenti kat sini imam? Tadi waqaf kat situ. Jadi dapat pahala baca tu dapatlah. Tapi kenapa baca ni imam? Ni waqaf Jibril. Lagi bergandalah lagi pahala ya sebab ikut sunnah. Dibaca tu dengan ilmu. Tu beza ya, baca dengan ilmu. Afaman kana mu'minan kaman kana fasiqa. Berhenti situ. La yastawun. Okey. Kemudian begitu juga pada suratul Nazi'at ya, pada ayat ya hujung 22 dan 23. Okey, cuma ada dua kaedah bacaan di sini. Yang pertama, thumma adbara yas'a fahashar. Dia waqaf kat situ. Fanada ataupun thumma adbara yas'a fahashar fanada. Boleh ya, sebab thumma adbara yas'a ni ayat 23 ya, fahashara fanada ni ayat yang ke-2 thumma adbara yas'a ayat 22, fahashara fanada ni ayat 23. Jadi kita wasalkan itu lagi baiklah ya. Tapi kalau kita nak waqaf tak ada masalah. Yang penting pada fahashar itu kita waqaf di situ, sebab di situ adalah waqaf Jibril, di situ berlaku waqaf Jibril di situ. Kemudian yang terakhir ya, yang tempat waqaf Jibril yang disepakati oleh qurra, Lailatul Qadri dalam suratul Qadr ayat yang ketiga ya dengan yang keempat. Lailatul Qadri khairum min alfi syahr. Dia waqaf kat situ. Ya, kebetulan memang hujung akhir ayat di situ.
Cuma tinggal lagi kita tak tahu itu adalah wakaf, yang kita wakaf itu adalah wakaf Jibril. Jadi lepas ni bila dah tahu, insya-Allah ya, itu ilmu ya dalam bacaan. Bila tahu kenapa ikut sunnah, ya, maka lebih lagi pahalanya Allah Taala bagi. Tanazzalul malaikah sampai akhir ayat lah. Ya, jadi nak ceritanya pada kalimah syahr, pada hujungnya adalah wakaf Jibril. Jadi ini 10 tempat yang disepakati oleh qurra pada wakaf Jibril. Kemudian kita tengok ya, 10 tempat yang berlaku khilaf pada wakaf Jibril, iaitu yang pertama pada surah Yunus ayat yang kedua. Okey. Akana linnasi ajaban an awhayna ila rajulin minhum an anzirin nas. Wakaf kat situ. Wa basyiril ladina amanu anna lahum qadama sidqin inda rabbihim. Jadi berhenti dekat an anzirin nas itu wakaf, berlaku wakaf Jibril di situ. Kemudian yang kedua pada surah Luqman ayat yang ke-13, wa idh qala luqmanu libnihi wa huwa ya'idhuhu ya bunayya la tusyrik billah. Wakaf di situ. Inna syirka la zulmun azim. Kemudian yang ketiga pada suratul Qadr. Jadi suratul Qadr ini ada yang ittifaq, satu lagi ya, ada yang ikhtilaf. Jadi ada 2 tempat. Kita baca saja. Ya, berlaku pada ayat yang kelima ya, dan yang dengan yang 4 dan 5. Ya, kita wakaf dekat amr. Bi'izni rabbihim min kulli amr. Salamun hiya hatta matla'il fajr. Jadi pada kulli amr ini adanya wakaf Jibril di situ, kita wakaf di situ. Kemudian yang keempat ya, pada suratul Nasr. Ya, suratul Nasr, iza jaa nasrullahi wal fath. Ya, pada ayat yang ketiga. Fasabbih bihamdi rabbika wastaghfir. Jadi kalau kita selalu baca kan dalam solat harian kita, niatkan kat situ adalah wakaf Jibril. Mana wakaf itu wakaf Jibril. Innahu kana tawwaba. Kemudian yang kelima pada surah Yunus ya, ayat 65. ولا يحزنك قولهم. Okey. Berhenti kat situ. Innal izzata lillahi jami'a huwas sami'ul alim. Jadi qauluhum di situ adalah waqaf Jibril. Kemudian pada surah An-Nahl ayat 103, وَلَقَدْ نَعْلَمُ أَنَّهُمْ يَقُولُونَ إِنَّمَا يُعَلِّمُهُ بَشَرٌ. Berhenti wakaf di situ. Ibtida' lisanul ladzi yulhiduna ilaihi a'jamiyyun wa hadha lisanun arabiyyun mubin. Okey, berhenti pada bashar. Kemudian pada surah Ghafir ya, pada akhir ayat ya, yang ke-6 dan ibtida' pada yang ke-7 ya, ayat yang ke-7. Wa kadzalika haqqat kalimatu rabbika 'alal ladzina kafaru annahum ashabun nar. Ya, berhenti wakaf di situ. Alladzina yahmiluna al-'arsha wa man hawlahu yusabbihuna bihamdi rabbihim. Okey, seterusnya tempat yang ke-8 pada suratul Baqarah ayat 197.
وَمَا تَفْعَلُوا مِنْ خَيْرٍ يَعْلَمْهُ اللَّهُ. Ya, wakaf di situ. وَتَزَوَّدُوا فَإِنَّ خَيْرَ الزَّادِ التَّقْوَى. Ya, jadi ya'lamuhullah di situ waqaf Jibril. Yang kesembilan pada suratul Maidah ayat 32, min ajli dzalik. Waqaf kat situ. Min ajli dzalik. Katabna ala bani Israil. Ya, jadi di situ tandakan di situ pada kalimah zalik di situ waqaf Jibril. Dan yang terakhir ikhtilaf ya di antara qura pada tempat yang ke-10 pada surah Yunus 53, qul i wa rabbi innahu lahaqq wa ma antum bimu'jizin. Habislah ya 10 tempat yang menjadi ikhtilaf di antara qurra. Jadi bagaimana jadi 20 tempat tersebut ya? Jadi di sinilah ya yang menjadi ikhtilaf qurra ini, yang jadi 20 tempat ini. Jadi pada tempat yang pertama tadi yang saya bacakan tadi ya, pada tempat yang pertama, nombor pertama sampailah nombor keempat. Jadi Imam Wahbah Surah Al-Mahalli dan Abu Salim Al-Iyashi bersepakat di situ. Mengatakan tempat yang pertama yang saya bacakan tadi sampai tempat nombor yang keempat itu ya adalah waqaf Jibril. Okey, kemudian bacaan waqaf Jibril pada nombor 5 hingga 7 ya. Ini nombor ni yang saya sebut tadi inilah ya. Nombor yang di sini 5 hingga 7 hanya ya pada Wahbah Surah Al-Mahalli sahaja. Dan pada waqaf Jibril yang bernombor 8 hingga 10 yang saya bacakan tadi ini 8, 9, 10 ini hanya ya pada Abu Salim Al-Iyashi sahaja ya, yang ditulis dalam kitab-kitab mereka lah ya. Jadi bila dapat disimpulkan ada 20 semuanya bagi waqaf Jibril. Maka beramallah kita bila kita dah tahu. Jadi memang kita nak beramal, tapi kadang-kadang bila baca Quran terlupa. Sebab apa? Kita tak tanda. Jadi kita letak dekat Quran peribadi kita tu, sebab tu kita kena ada Quran peribadi. Ya, mana-mana ada je Quran kita bawa. Memanglah kadang kat masjid ada, rumah orang pun ada Quran. Jadi kita tak boleh nak tinggalkan, nak bawa balik tak boleh, kan? Jadi kalau Quran peribadi kita tu kita boleh bawa mana-mana. Jadi tandakan di Quran peribadi kita tu ya tempat-tempat waqaf Jibril. Sebab kalau tak tanda memanglah kita tidak akan ingat dan kita tak dapat beramal pun dengan waqaf tersebut. Jadi sayanglah kalau beramal pun secara kebetulan, bukan atas jalan ilmu. Ya, jadi kita baca tu dengan ilmu lebih lagi lah. Ya, kata apa? Pahalanya, ya ganjarannya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Okey, jadi itu sedikit perkongsian ilmu tentang waqaf Jibril. Dan waqaf-waqaf lain nanti kita akan susuli ya pada siri-siri pertemuan akan datang insya-Allah. Okey, baiklah. Ini slot yang pertama ya, seperti mana yang disebut ya, yang telah kita bincangkan ya, konten ya dalam minggu ni kita nak bincangkan beberapa perkara lah ya. Antara yang pertamanya kita nak bincangkan bagaimana nak mencapai kefasihan dalam bacaan Al-Quran. Ya. Boleh sebut nak baca fasih, tapi apa dia punya kayu ukuran dia tu ya, yang dia katakan kefasihan itu nak ukur macam mana. Jadi tak dapat tidak kena lihat ya, rujuk pada ulama-ulama bagaimana mereka dalam memberi yang kata apa, garis panduan ya, untuk kita capai bacaan itu berada tingkat yang paling sempurna ya, yang paling fasih lah maksudnya. Okey, semua kita boleh capai ni dengan baik bila kita ada indikator ni, ada panduan ni. Kalau tak ada panduan
ya kita akan jadi terawang-awang lah. Sampai bila pun kita tak faham sebenarnya kita berada di mana. Jadi isu utama kita bagi pembaca Quran ni, ya, isu utama dia apa dia? Kita tak tahu apa yang perlu kita yang tahu, ya. Dan kita tak tahu apa yang kita tak tahu. Itu masalah. Yang perlu tahu pun tak tahu. Ya, kita tak tahu apa yang kita tak tahu. Itu masalah. Ya, jadi sebab itu kena lazimi diri kita dengan sentiasa menghadiri majlis-majlis, ya, diskusi-diskusi atau majlis-majlis ilmu yang berkaitan dengan Al-Quran, supaya kefahaman itu kita datang. Sebab kefahaman itu dia tak datang hari ini faham, dia tak mahu. Ya, dia datang itu dengan istiqamah kita. Hari pertama datang faham sikit. Ya, kali kedua sertai daurah faham sikit, ya. Sebab orang yang mahir dalam bidang bacaan Quran ni bukan satu hari latihan dia. Ya, kalau kita dengar bacaan Quran dia ataupun syekh-syekh yang kita dengar tu sedap, menusuk hati dan sebagainya, bacaannya itu betul panjang pendeknya, sebenarnya bukan satu hari, bukan 2 hari. Dia mana di sebaliknya itu, ya, pengorbanan masanya dengan Quran, ya, latihannya kerasnya dengan Al-Quran, berulang-ulangnya dengan Quran, baru boleh capai tahap tersebut. Jadi kita kena begitulah, ya, sebenarnya. Untuk mencapai tahap kemahiran bacaan Quran, latihannya kena luar biasa. Ya, latihannya kena luar biasa dan dibimbing dengan guru yang berkeahlian. Jadi di sini bagaimana mencapai kefasihan dalam bacaan Quran? Yang pertama, pelihara qawaid tajwid. Ya, pelihara qawaid tajwid. Apa kata Syekh Ali Al-Qari, ya, dalam kitab dia Al-Minah Al-Fikriyah fi Syarh Al-Muqaddimah Jazariyah, ya, pada halaman 112. Dia kata fayan bagi an tura'i jami' qawaidihim wujuban fi ma yataghayyaru bihi al-mabna, ya, wa yaqsudul ma'na, ya, wa istihbaban, ya, fi ma yahsunu bihi al-lafz wa yustahsanu bihi an-nutqu hal ada. Okey. Jadi kita tengok maksud dia lah, ya. Maksud dia. Jadi ini, ya, yang pertama ni, pelihara qawaid tajwid ini, apa kata Syekh Ali Qari? Hendaklah meraihkan. Apa maksud meraihkan? Memelihara, menjaga, ya, kaedah-kaedahnya. Apa kaedah-kaedahnya? Ya, makhraj huruf dan sifatnya. Ya, sebab segala hukum-hukum tajwid yang kita belajar, ahkam tajwid, panjang pendek, dengung, tebal, nipis, ya, semuanya nak cerita kesempurnaan bagaimana nak sebut huruf-huruf Al-Quran itu dibaca dengan betul. Bagaimana nak sempurnakan huruf yang dibaca itu betul daripada surut makhraj dan sifatnya. Ya, jadi qawaid-qawaid itu ataupun hukum-hukum tajwid itu kita kena pelihara sungguh-sungguh. Kena jelas. Maksudnya, kalau kita masih kurang, kena belajar lagi dengan guru-guru tajwid, ambil ilmu daripada mereka. Belajar qawaid, ya, hukum nun sakinah, hukum min sakinah, contoh, ya, makhraj, ya, tempat-tempat keluar huruf, ya, sifat-sifat huruf. Itu keperluan ataupun alat-alat, ya, dalam untuk kita melafazkan Al-Quran itu dengan cara, ya, dan kaedah yang betul. Ya, sebab Al-Quran ini dia ada dia punya kod-kod dia. Kalau mim kan rapat dua bibir dengan ringan, kalau ba rapat dua bibir juga tapi dengan berat. Ada coding-coding dia macam main gitar lah. Kan? Ada kod-kod dia. Ya. Tekan sini bunyi lain, tekan sini bunyi lain. Begitu juga. Ya. Jadi yang pertama pelihara qawaid tajwid apa dia? Meraihkan semua kaedah-kaedahnya, ya, yakni dalam makhraj huruf dan sifatnya. Sebab hukum-hukum ni lahir daripada sini. Ya, daripada makhraj huruf dan sifat huruf. Ya, bila bertemu dua huruf ada hukumnya. Ya, sama ada kabir ke shaghir ke mutlak ke. Ya, secara wajib, ya, pada apa yang boleh mengubah struktur ayat atau merosakkan maknanya. Kena. Sebab tu qawaid tajwid ni penting. Ya, hukum hakam dalam tajwid ni penting. Sebab apa? Nak jaga supaya tidak berubah struktur ayat ataupun merosakkan makna ketika kita baca Al-Quran. Jadi kalau fasih nak capai tahap fasih tapi qawaid tajwid tak pegang, susahlah.
Jadi perlu masa kita ikut step kita. Kita dah rasa aku dah belajar, aku rasa kurang dalam hukum hakam ni aku masih tak faham ya. Jadi kita tingkatkan ya, belajar ya. Bila kita tahu apa yang kita tak tahu ya, kita akan ada usaha untuk belajar. Tapi kalau kita tak cuba nak tahu apa yang kita tak tahu, dia akan jadi yang kata apa? Cukuplah apa yang ada. Jadi bacaan Quran tu tak boleh begitu. Ya, okey. Dan sunat apa yang dapat mengelokkan lafaz dan sebutannya. Ya, sunat maksudnya belajar ilmu apa? Ilmu seni suara, kan? Bukan wajib, tapi dia sunatlah yang dituntut. Sebab apa? Nak mengelokkan lagi sebutan lafaz dia. Ya, belajar ilmu pernafasan, itu ilmu-ilmu yang sunatlah. Yang wajib tadi tu, qawaid tadi itulah. Ya, ketika membacanya. Jadi bagaimana nak mencapai tahap kefasihan? Yang pertama adalah pelihara qawaid tajwid. Ya, itu. Susahlah ustaz. Memanglah susah, mana ada orang boleh baca Quran terus baik. Ya, memang perlu daripada susah, sebab susah itu adalah jalan ilmu. Jalan ilmu. Jadi insya-Allah jangan susah seorang-seorang ya. Jadi bila belajar tu ada kawan, cari jamaah. Ya, bila ada jemaah, rahmat akan turun. Bila rahmat akan turun, kefahaman akan mudah berlaku ya, turun dekat kita. Ya, itu bersahabat dengan guru pula kan. Sebab tu kata Imam Syafi'i, tuluz zaman ya, memerlukan masa yang panjang. Ya, maksudnya bukan sehari dua hari dalam belajar ilmu bacaan ini ya. Itu yang pertama. Yang kedua, ini penting. Tadi kita dah kuasai huruf-huruf Al-Quran. Ya, cara keluar huruf, cara dengungnya, ada yang panjang, pendek, izhar, jelas, ada yang dengung, yang bergabung ya, ada yang sembunyi, ada yang ikhfa, ada yang tebal, ada yang nipis ya. Itu dalam qawaid tajwid itulah. Ada satu lagi ya, yang kita terlepas pandang dalam nak mencapai kefasihan ini adalah itmam harakat. Ya, apa itu itmam harakat? Kesempurnaan dalam menyebut baris-baris Al-Quran. Okey. Sebab kalau tak sempurna, itu yang akan jadi ikhtilas. Harakat itu akan berlaku pengurangan. Ya, berlaku pengurangan dalam baris tersebut. Okey, kita lihat di sini apa perbahasan dia. Keadaan huruf Arab, iaitu huruf hijaiyah dalam pembacaan Al-Quran itu ada dua. Jadi huruf Arab ya, huruf Arab ya, bila duduk dalam dalam Al-Quran atau dalam kalimah-kalimah Al-Quran itu, dia akan ada dua baris yang kita akan lihat, iaitu harakat dan sukun. Okey, harakat dan sukun. Jadi huruf hijaiyah bila berada di ayat-ayat suci Al-Quran ya, maksudnya berada daripada suratul Fatihah sampai suratul Nas, maka di situ harakatnya ada terbahagi kepada dua keadaan. Sama ada ia berbaris ataupun dia mati. Ya, sama bila sebut baris itu sama ada dia baris atas, bawah, depan, itu namanya harakat. Tapi kalau mati nama dia sukun. Okey? Harakat bermaksud bergerak. Ya. Harakat apa maksud dia? Maksudnya bergerak, iaitu menggerakkan mulut dari makhraj ya, dari makhraj huruf yang bersangkutan. Okey? Apa maksud bersangkutan? Bila kita nak sebut huruf tersebut, barulah mulut itu akan bergerak. Okey? Jadi kita dah faham tadi harakat tu ada tiga ya, ada baris atas, baris bawah, baris hadapan. Jadi di sinilah memerlukan pergerakan mulut untuk membantu supaya huruf yang dikeluarkan itu sempurna. Ya, sempurna. Jadi kalau kita dah tahu dah ya, contohnya katakanlah huruf ba ya, katakanlah huruf jim ya, tengah lidah contohlah ya, berbetulan diangkat ke langit-langit yang di atas kan, rumah dia kan. Tapi bila jim itu berharakat tetap sama, cuma ada bila berbaris atas, maka keadaan mulutnya kena disempurnakan juga. Contohnya bagaimana? Bila huruf jim itu
berbaris di atas. Ya, kita akan berbunyi dengan, kita akan baca dengan apa? Dengan ja, kan? Ya, kalau baris bawah ji, kalau baris hadapan ju. Jadi kalau kita betul-betul melihat ya pada pergerakan mulut, ya, baris atas itu ya memerlukan pergerakan yang macam mana, iaitu dilebar ataupun dibuka. Ya, sebab itu fathah itu maksudnya buka, buka mulut. Ya, bukan nganga. Ya, bukan nganga. Okey, dia buka. Membuka tu rendahkan rahang lah. A, ba, ta, sa. Itu bagi huruf-huruf yang istifal lah, yang harakat ni baris fathah tapi yang berada keadaan dia itu dalam keadaan yang istifal. Kalau huruf yang isti'la ya buka juga ya, tapi bukan muncung. Dia akan berbunyi dengan sa, da, ta, qa, bukan muncung. Kha, so, do. Itu harakat tu salah. Harakat ini yang kita kena sempurnakan. Tak mahu bila baca ya ghairil maghdubi alaihim waladdall. Padahal baris dad itu harakatnya fathah. Tapi kenapa baca muncung? Jadi kesempurnaan di situ yang kita perlu perbaiki ya. Insya-Allah dalam perlatihan nanti saya akan tunjukkan. Okey. Jadi maksud harakat apa? Bergerak keadaan mulut itu. Kalau baris bawah direndahkan ya, ja, ba, bi, ya, baris bawah rendahkan lagi ya. Kalau baris hadapan dhammahkan, dimuncungkan ya, bu, ya, sempurnakan muncungnya. Kalau tak sempurna itu yang akan jadi ikhtilas. Ya, ikhtilas maksudnya kurang daripada harakat yang sebenar. Okey. Adapun sukun ya bermaksud diam. Sakinah ya, tenang. Diam apa? Diam daripada sebarang pergerakan. Maksudnya mulut jangan buat apa nak. Jangan bila katakan contoh perkataan in kuntum, in kita buka mulut, lepas tu kun kita muncungkan. Padahal nun itu adalah sakin yang melibatkan diam. Jangan buat apa-apa diam, mulut jangan bergerak apa. In kun, kalau tak kun ada dimuncung. Kun ada beza sikit bunyinya lah ya. Sebab itu kita sempurnakan. Sebab itu bukan tajwidul kalimah, tajwidul huruf. Setiap hurufnya itu baris-barisnya yang melibatkan harakat, yang melibatkan sukun kena ya sempurnakan. Jadi bila kita baca Al-Quran, baris-baris ni kena lihat. Tak cukup kalau kita hanya jaga qawaid tajwid sahaja. Kena lihat baris-barisnya ya supaya bacaannya itu mencapai tahap fasih. Okey, kata Imam Al-Khaqani. Ya, apa kata dia? Faharrik wa sakkin wa qa'an taratan ya wasil. Wa makkin wa mayyiz baina maddik wal qasri. Okey, apa kata dia? Maka sempurnakanlah pengucapan ya harakat. Harakat ni dari atas, dari bawah, dari depan pada huruf-huruf yang berharakat. Dan sukunlah ya, diamlah, tenanglah dengan yang sempurna. Ya, sukunkanlah dengan sempurna pada huruf-huruf yang sukun. Maksudnya kalau tak bergerak mulut, sempurnakan tak geraknya tu. Kalau memerlukan pergerakan fathah, buka ya. Kalau baris bawah rendah, digerakkan ke bawah ya, direndahkan. Ya, bacaan tersebut ya, keadaan kata apa bibirnya itu, kalau muncung dimuncungkan bibirnya itu, sempurnakan. Ya. Putuskanlah semua kalimah yang terputus ya, dan sambungkanlah pada semua kalimah yang bersambung. Tempatkanlah setiap huruf pada makhrajnya yang tepat dan perjelas perbezaan antara huruf yang dibaca mad dengan huruf yang dibaca qasar. Ini Imam Al-Khaqani. Siapa Imam Al-Khaqani ni? Ya, iaitulah ya ulama tajwid ya, tokoh ulama ya ilmu tajwid yang menyusun ilmu tajwid ya yang pertama di dunia lah. Maknanya ilmu tajwid yang ada awal-awal ya, ulama yang terawal menyusun ilmu tajwid adalah Imam Al-Khaqani. Jadi dia dah bagi tahu awal dah ya, sempurnakan harakatnya. Kalau muncung, kalau diam. Daripada dulu dah bagi tahu.
Kan? Tapi kita tak perhati. Bila kita tak perhati, nak capai tahap kefasihan tu bagaimana? Memang tidak tercapai. Ya, jadi bacaan tu tak sampailah ke jiwa kita. Ya, gitu. Kemudian ni kaedah, ya, macam mana nak sebut? Macam mana nak sebut harakat ini? Syekh Imam Ahmad bin Badruddin At-Tibi atau Imam Tibi dalam kitab dia Manzumah Mufid fi ilmi tajwid, dia kata wa kullu matmum falan yatimma illa bi dhammi syafatain dhammah. Setiap dhammah itu, setiap baris hadapan itu tidak akan sempurna. Dia kata sama sekali tidak akan sempurna illa bi dhammi syafatain dhammah, kecuali dengan benar memuncungkan dua bibir. Ya. Kita sekarang ni malas nak muncung dalam surah Fatihah. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Mana muncung? Ya. Itu yang jadikan ikhtilas tu tak cukup harakat. Iyyaka na'budu wa iyyaka na'budu wa baca iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal itu nanti yang jadi bacaan secara dia tidak orang kata apa menyempurnakan, ya. Jadi Syekh Imam Tibi ni bagi tahu dah macam mana nak sebut baris dhammah ini. Muncungkan kedua bibir, barulah dapat baris yang sempurna. Wa dzun khifadin bin khifadin, ya, dan kasrah baris bawah itu dengan merendahkan rahang, bi, rendahkan rahang ni, tarik ke bawah, bi, ji, dengan rendah, dengan sempurna, ya, dengan sempurna. Dan begitu juga, ya, wal maftuh bil fathi, dan fathah itu dengan membukanya, ya, dan faham elok-elok, ya. Bagi kita sebagai bentuk Quran ni kena ambil perkataan yang diutarakan oleh Imam Tibi, bagaimana cara nak menyempurnakan harakat. Tak susah, ya. Cuma nak sahaja kita nak buat. Kalau rasa malas, mana boleh baca Quran malas-malas, ya. Ya, nak baca, ya, Bismillahirrahmanirrahim, Rabbil alamin, Arrahmanirrahim. Lepas tu nak pahala banyak-banyak. Macam mana? Jadi sejauh mana kita berusaha memperdengarkan bacaan Al-Quran itu, ya, dengan cara yang terbaik, ya, maka sejauh itulah ketinggian tahap kita, ya, diangkat, ya, dengan bacaan kita itu di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Dan sejauh itulah kemukjizatan Al-Quran itu benar-benar terpancar, ya, seperti mana yang dikehendaki. Okey, jadi itu kaedah, ya, bagi nak menyebut baris. Jadi lepas pada ni, jangan hanya tumpukan kepada ilmu tajwid sahaja. Alhamdulillah yang dah kuasai baik, bagus, tapi lihat pada kesempurnaan harakatnya, ya. Kena lihat pada kesempurnaan harakatnya. Kalau sakinlah. Kalau sakin tu tidak dibicarakan sebab diam, tak payah buat apa gerak mulut tu. Tapi bila baca habis digerakkan. In kuntum. Jadi hati-hati, ya. Bila kita muncung seolah-olah kita lahirkan, seolah-olah kuntum tu ada huruf waw di situ. Okey, yang ketiga, okey, sebab kita nak praktikal ni, saya ringkaskan sikit. 3 perkara untuk mencapai tahap kefasihan ni. Yang ketiga, tidak berlebih-lebihan, tak melampau lah, ya, tak melampau. Jadi Imam Al-Khaqani ni, ya, yang hidup pada kata dalam 300 Hijrah, ya. Jadi apa kata beliau, ya, nasihat kepada kita, ya, yang melibatkan orang kata jangan berlebih-lebihan. Maka, ya, saya baca maksudnya daripada matan beliau. Maka apabila engkau berusaha menyempurnakan bacaanmu, ya, berhati-hatilah, ya, jangan berlebihan dalam menunaikannya, ya. Jadi hati-hati. Sebab itu dalam makhraj huruf, untuk kesempurnaan bacaan kita kena kuasai sifat-sifat dia. Makhraj huruf hanya nak keluarkan suara sahaja, tetapi sifat-sifat huruf adalah sebagai pakaian dia, perhiasan dia, ya, bagi suara-suara yang kita keluarkan itu. Sebab setiap huruf itu minimanya ada 5 sifat, kan? Maksimumnya ada 7 sifat.
InsyaAllah lah ya. Kita akan kalau dapat rezeki, kita akan bincangkan bab makhraj dan sifat ini. Tapi kita nak bincangkan tentang kefasihan dulu. Ya, tidak berlebih-lebihan, bersangatan ataupun melampau, berat dalam bacaan. Kalau baca tu ibarat meneran, baca tu meneran. Ya, hati-hati. Sampai kadang-kadang nak melagu sangat sampai kita orang kata apa? Meninggalkan hukum-hukum ya yang patut kita jaga dalam bacaan Al-Quran. Okey, jadi kata dia berhatilah jangan berlebihan dalam menunaikannya. Dan paling penting ya, mintalah ya dengan pertolongan dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Itu tak dapat tidaklah. Ya, atau saya kata tadi guru hanya buka jalan sahaja untuk kita melalui jalan ilmu. Adapun kefahaman, kekuatan untuk kita baca dengan fasih semuanya atas usaha kita dan doa kita pada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi selepas solat, ya, kalau dapat kita doa, ya Allah, ya aku mohon kepadamu, ya Allah, berilah aku kekuatan, kefasihan dalam bacaan Al-Quranku, ya Allah. Kena mohon. Ya, kena mohon. Sebab kalau tak mohon macam mana? Sebab benda ni dia hubungan terus. Kita nak baca kalam dia. Jadi kena mintalah dengan Allah Ta'ala. Kadang-kadang kita terlepas pandang, tak ada doa ini. Bahasa Melayu je. Ya Allah, berilah aku kefasihan dalam bacaan Quran aku ini, ya Allah. Ya, ataupun kefahaman dan kefasihan atas kita lah. Ya, doa yang bagaimana. Tapi kata Imam Khaqani, mesti doa. Itu senjata dia. Itu yang kadang kita terlepas pandang. Kan? Macam mana nak fasih? Biar mintalah pertolongan dari Allah yang Maha Perkasa. Okey. Zinil huruf, tunaikanlah huruf itu ya sesuai dengan timbangannya. Jadi huruf ini ya ada timbangan-timbangannya. Timbangannya macam mana? Itulah kena rujuk makhraj dan sifatlah. Ibaratnya kalau sekarang kalau huruf abba tu sekilo, maka ketika dia berbaris atas, dia baris bawah, dia baris depan, dia baris mati, timbangannya sekilo lah juga. Jangan berlebih-lebihan. Ya. Ya, tak boleh berlebih-lebihan. Okey. Janganlah engkau melampaui batasnya. Melampaui batas tu yang masalah tu. Ya, jadi bacaan tu kita dengar tu bersangatan-sangatan. Ya, katakanlah huruf ha. Kalau kita tak mengkaji sifat-sifat bagi ha ini, kita nampak ha ini ya huruf yang sangat kuatlah bunyinya. Ya. Sampai gitu bunyi, berdentum bunyi. Kan? Padahal kalau kita kaji sifat dia, berapa sahaja sifat kuat yang ada pada dia. Dan ha ini banyaknya sifat-sifat lemah yang ada pada dia. Ya. Jadi itu pentingnya kita yang tadi tu kuasai qawaid tajwid tadi tu. Begitu juga katakan huruf shin. Nampak shin kan dengan giginya, dengan titik tiganya lagi ya. Sampai kalau kita baca Quran tu auzubillah tu nampak moncongnya. Kenapa nak menebalkan huruf shin? Kan? Padahal shin ini yang sifat tebalnya hanya pada tafashi sahaja. Pada hamasnya lemah. Kan? Pada dia punya rakhawahnya lemah. Kan? Jadi di situ yang kata apa yang istifalnya shin ya, kena bila kita faham sifat-sifat ciri-ciri keistimewaan yang ada pada shin, barulah kita jaga dalam bacaan kita. Barulah nampak kefasihan bacaan. Kalau tak a'udzu billahi minasy. Kalau tak percaya tuan-tuan tengok ke ni. Tengok ke cermin. Tengok cermin moncong kita ke tak moncong ke baca shin tu. Ataupun nak moncong-moncong. Ya. A'udzu billahi minasy. Habis ismam semua. Ihdinas sirat, habis jadi ismam semua. Macam la ta'manna ala. A'udzu billahi minasy syaitan. Ihdinas sirat. Sirat. Semua dimoncongnya yang tak perlu moncong. Bila kita tak jaga kesempurnaan harakat. Dia yang katakan berlebih-lebihan. Hati-hati dalam pembacaan Al-Quran. Jadi kan memang nak tak nak, suka tak suka, kena belajar ilmu kaedah bacaan Al-Quran. Okay? Jadi 3 perkara ini untuk kita mencapai kefasihan Al-Quran. Yang penting kita ada indikator ini. Yang pertama apa dia? Sebut tadi, iaitulah pelihara qawaid tajwid.
Yang kedua, kuasai kesempurnaan harakat. Dan yang ketiga, jangan berlebih-lebihan. Okey, baiklah itu ya. Mudah-mudahan jadi manfaat buat kita semua. Okey, kemudian insya-Allah ya, sebelum kita baca nak riyadhatul lisan. Teknik ya bagaimana nak melembutkan lidah. Lidah ni memang dah lembut kan? Tapi kadang-kadang dia mengeras, itu yang kadang gigi pun marah gigitnya lidah tu. Ya. Jadi teknik melembut lidah dalam sebutan huruf-huruf Al-Quran. Supaya sebab apa? Sebab huruf-huruf Al-Quran ini ya, yang 28 huruf itu ya, dominannya, majoritinya semuanya berada di mana? Al-lisan, berada di makhraj al-lisan, lidah kan. Lebih kurang ada 18 ya, daripada 28 tu 18 tu ke dia saja. Okey, jadi sebab itu riyadhatul lisan ini penting. Okey, kena selalu buat latihan lidah, apatah lagi huruf-huruf yang banyak berada di lidah. Jadi di sini teknik bagaimana kita nak orang kata apa, meliuk-liukkan lidah tersebut ya. Sebab dalam baca tu, sebab bila kita baca dengan hadar, lidah tu akan laju perginya. Dia pergi ke makhraj itu laju. Ya, kalau bacaan tahqiq mungkin lambat sedikitlah ya. Bacaan tadwir dia cepat sedikit ya. Jadi bacaan hadar dia lagi cepat ya. Jadi semuanya itu memerlukan latihan untuk mencapai tahap kemahiran ya. Jadi kalau yang dah belajar dengan saya, memang ini saja kaedah saya bagi ya. Saya suruh amalkan dan saya amalkan ya. Daripada orang kata apa, start daripada umur 13 tahun ya. Latih ya, diulang-ulang, dibaca-baca ya, dengan kaedah perlahan tahqiq, dengan kaedah tadwir sederhana dan kaedah yang cepat hadar. Okey, dan bersama dengan itmamul harakat, kesempurnaan harakat yang melibatkan baris atas, bawah, dengung, mati. Kita perhati, kena lihat gerak bibir kita tu. Ya, tetapi bukan yang bersangatan, bukan yang berlebihan. Okey, cuba saya akan perdengarkan, nanti boleh buatlah perlatihan itu ya di tempat masing-masing ya. Jadi sebelum kita talaki sedikit ya pada surah ya, pada juzuk amma ya, pada surah An-Naba ya. Kita latih ini dulu. Saya baca dengan tahqiq dengan berlambatan. I u an ani amb ibarat sebut itu. Kalau nak ukur kan sebutanlah ni kaedah. Jangan pula bila baca pula kita nak letak pula ni ya, nak letak benda ni je ya. Kenapa tu ya? Suruh diam ke? Tak, nak ukur sahaja, nak tengok ya kadar ukuran hujung hidung dengan hujung dagu kita ni. Bila sebutannya itu, bibirnya itu tidak kena ya, ataupun jari kita pun boleh dia tidak menyentuh ya, tak menyentuh batang pen tersebut ataupun jari kita tu. Kalau automatik mensentuh lah, sebab bibir tu akan ke hadapan sedikit. Okey, nak kemuncung dah. Okey. Kalau kita dah biasa, insya-Allah kita dapat dia punya, orang kata apa? Dia punya cara nak sebutan baris fathah tu. I u moncong betul-betul, i rendah betul-betul, i u an ani amb na minal mu'ni ma i an ani ya. Itu bacaan secara apa? Secara tahqiq. Kalau bacaan secara tadwir, i u an ani abna minal mu'ni ma i an ani dia cepat sedikit lah ya. Kalau hadar, i u an ani abna minal mu'ni ma i an ani okey, itu bacaan secara hadar.
Tapi kita buat dengan perlahan dulu sebab nak biasakan. Kemudian kalau kita dah biasa, kita tukar pula dengan huruf yang hamzah itu, kita tukar pula dengan huruf ba. Babi bu babu ban bani bab. Naminal mubani mabiban bani ba. Dah latih pula huruf ba, kita tukar pula huruf ta. Gantikan hamzah tersebut. Tantin tun ta tun tan tani tab. Naminal muslimanti tan tani tab. Okey, sama ada kita nak datang dengung ke, tak nak datang dengung, ya. Itu boleh, ya. Tan tanita. Tapi isunya kita nak latih lidah. Ya, latih lidah, ya, supaya perginya itu. Kita tahu kalau ba macam mana makhrajnya, ta macam mana hujung lidah kan dengan pangkal gigi. Bila sebut tu ta kena. Ya. Ta ti tu. Makna berkali-kali lidah tu akan menyentuh pangkal gigi yang di atas itu. Okey, tapi kalau dah mahir boleh, ya. Babi babu ban bani babana minal mubani mabi ban bani batani butatu tan tani tabana minal muslimati tan tanita jadi jujaju jani jabana minal mujani maji jani ja. Boleh. Nani huruf nun pula. Nani nunanu nani nabana minal mubani mani nanina. Tak ada masalah baca. Ya. Tapi nak kena bacaannya itu secara perlahan dahulu. Ini latihan. Di mana-mana pun boleh. Ataupun nak guna surah-surah yang tertentu pun boleh. Ya, macam kalau untuk kita perbaiki surah baris atas kita, perbanyakkan baca surah Ad-Duha kan, yang banyak baris Fathah. Bismillahirrahmanirrahim. Pun boleh kita buat riadah tulisan kat situ, ya, yang melibatkan baris Fathah kat situ. والضحى والليل إذا سجى ما ودعك ربك وما قلى. Boleh juga cari, ya, surah-surah, ya, yang banyak baris atas, atau kalau untuk berlatih pada huruf-huruf dhammah, cari surah-surah yang banyaknya huruf dhammah, yang ada huruf dhammah. Qul ya ayyuhal kafirun. Nampak moncongnya betul-betul dhammah kan, latih dhammah tu. La a'budu ma ta'budun. Kan? Kalau latih baris bawah, surah Tin pun boleh. Wattini wazzaituni wa turi sinina wa hadzal baladil. Ya, satu kita perhati tentang baris-barisnya. Boleh. Yang penting kena beri masa untuk kita buat latihan. Ya. Kalau tak melibatkan ayat-ayat Quran, boleh guna kaedah yang saya bagi ini pada ani amb naminal mu'nimai ani nak masalah nafas, boleh. Nak waqaf boleh, ya, nak sambung semua pun boleh. Itu bebas, ya, sebab kita yang nak latih diri kita, ya. Itu kaedah dan tekniknya untuk membantulah, ya, membantu kita supaya orang kata apa, adanya kelembutan dalam bacaan, gerak lidah itu tak ada tersekat, ya. Jadi bacaan itu nampak lembut, ya, baru mencapai tahap kefasihan, insya-Allah. Kadang-kadang yang jadi masalah, Ustaz, saya dengar orang baca sedap, bila saya baca tak sedap. Tak sedap tu bukannya masalahnya memang dia tak sedap, tapi tak kena dia punya, orang kata apa, landasannya tu, ya, berada di luar landasan, ya. Dia kena berada di garisannya dengan qawaidnya, dengan itmam harakatnya, ya, dan semua itu memerlukan riyadhatul lisan. Selalu buat latihan praktikal dalam bacaan Quran. Banyakkan bacaan Al-Quran tu maksudnya. Okey, baiklah, yang terakhir
Ya, ada masa beberapa minit ya. Kita praktikal Suratun Naba. Suratun Naba. Jadi kalau kita lihat di sini ya, jadi di sini saya ya tak letak dia punya tanda-tanda ayat tu. Ya, tapi di sini ada 20 ayat lah di mana saya bezakan amma ayat dengan warna. Jadi kalau amma yatasaalun itu ayat pertama. Anin naba'il azim itu ayat yang kedua. Ya. Lepas tu yang warna hitam tu mana dengan warna merah itu perbezaan di antara ayat-ayat lah. Maknanya satu ayat yang sempurna. Okey, jadi kita sebagai membaca Quran ya, itu pilihan kita. Ya, pilihan kita. Kalau kita nafas yang panjang ya, menjadi masalah bila kena ayat-ayat yang pendek. Ya, bila kita nafas, bacaan kita nafas panjang, akan berlaku masalah bila kita baca ayat pendek. Ya, contoh katakan Bismillahirrahmanirrahim. Amma yatasaalun. Nafas kita panjang. Biasanya di situ apa akan berlaku kesalahan, kita takkan putuskan nafas kita. Jadi di situ akan berlaku masalah seolah-olah macam baca saktah. Sebab bila kita waqaf, kita memutuskan bacaan dan niat untuk mengambil nafas yang baru. Okey? Jadi kita terikat dengan hujung-hujung ayat, ya. Hujung-hujung ayat. Betul. Hujung-hujung ayat ini adalah waqaf mutlak. Boleh berwaqaf, boleh berhenti. Tapi adakah menghalang kita untuk kita menyambungkan? Tak ada menghalang. Tapi kita rasa terhalang. Sebab tu kadang-kadang bila ya kebetulan ya ada bertalaki beberapa guru bila ayat pendek dia kata wasal syekh, wasal. Dia suruh sambung je semua sebab dia tahu kita nafas kita panjang. Ya. Jadi kalau yang nafas panjang wasalkanlah semua. Begitu juga dalam solat kita kan, dalam suratul Fatihah nafas kita panjang. Ya, tambah pula dalam bacaan secara sir, Fatihah kita secara sir. Sambungkanlah semua. Ya. Ni kita wakaf kita tak tarik nafas. Jadi bacaan tu seolah-olah ada saktah, berlaku saktah di situ. Jadi mewasakkan orang kata apa kesempurnaan bacaan lah. Ya. Jadi kalau nafas kita panjang, Bismillahirrahmanirrahim. Amma yatasaaluna 'anil naba'il 'azim alladhi hum fihi mukhtalifun. Kan? Boleh. Tak ada masalah. Jangan takut-takut. Ya. Sebab apa? Sebab bila nafas panjang, bila kena ayat yang pendek-pendek, dia akan jadi takut-takut berlaku kesalahan yang lain. Jadi mulai hari ini kalau nafas panjang silakan, tak ada masalah. Ya. Tapi nak wakaf silakan. Tapi pelihara wakaf itu elok-elok, ibtidaknya elok-elok. Ya. Jadi kalau nak bacaan pada Suratul Naba ini memang ayat dia pendek-pendek. Jadi saya percaya yang ada di sini pembaca semua nafas-nafas yang panjang. Jadi gunakanlah kaedah waqaf dan ibtidak di situ. Ya. Okey, kita sambung wasal. Kita waqaf. Cuma tinggal lagi bila katakanlah kita waqaf di pertengahan. Ya, pertengahan kalimah, pertengahan ayat kan, contoh kalla saya'lamuna thumma kalla saya'lamuna alam naj'alil arda mihatan wal jibal. Sebab kita aku nak habis tadi tak sampai dekat autada ni, jadi waqalah kat wal jibal. Kita ulang balik wal jibala autada. Jadi ibtidak balik pada di situ. Ya. Tapi kalau kita dah berhenti, kalla saya'lamuna thumma kalla saya'lamuna alam naj'alil arda mihada. Ya, jangan pula kita ulang balik mihadan wal jibala autada. Sebab apa? Mihada itu sudah waqaf mutlak, waqaf di akhir ayat. Ya. Jadi bagi yang nafas panjang sambunglah. Kalau yang nafas pendek, ya boleh kita waqaf yang adanya hujung-hujung akhir ayat. Tapi kalau yang nafas panjang nak waqaf jaga elok-elok. Ya, buang nafasnya, ambil nafas yang baru. Ya,
Sebab wakaf ini sebab nafas dah nak habis dengan niat kita nak memulakan bacaan yang baru. Tapi kalau bila nafas tu panjang, bila kita dah wakaf, kena orang kata apa? Kaedah tu masih tetap berlaku. Jangan kita baca ya wakaf tapi nafasnya itu kita tidak putuskan. Okey, boleh faham semua ya. Okey, ada sesiapa ya volunteer yang nak baca? InsyaAllah silakan. Ambillah ya, seorang dua orang. Cuba ambil yang wasal-wasal ni. Waqaf-waqaf ni dah biasa dah, masing-masing selalu baca tadarus kan. Yang wasal-wasal ni. Ya, kita biasakan. Ada sesiapa? Para Ilyani dia kata dia nak cuba. Silakan. Fadali. Buka video dan suara. Para Ilyani. Okey. Para Ilyani. Ya, Assalamualaikum. Silakan. Maaf, saya baru masuk sebenarnya. Tak apa. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Amma yatasaaluna 'anil naba'il 'azimil ladzi hum fihi mukhtalifun. كلا سيعلمون ثم كلا سيعلمون ألم نجعل الأرض مهادا والجبال أوتادا وخلقناكم أزواجا Bagus. Terus. جعلنا نومكم سباتا وجعلنا الليل لباسا وجعلنا النهار معاشا وبنينا فوقكم سبعا شدادا وجعلنا سراجا وهاجا وأنزلنا من المعصرات ماء ثجاجا لنخرج به حبا ونباتا وجنات ألفافا إن يوم الفصل كان ميقاتا يوم ينفخ في الصور فتأتون أفواجا وفتحت السماء فكانت أبوابا وسيرت الجبال فكانت سرابا. Alhamdulillah, ahsante. Ya, jadi ini bagi mereka yang bacaannya secara panjang, maka lebih baik baca ya. Begini hal keadaannya. Bagi yang pendek-pendek pun boleh ya. Cuma saya tak letaklah tanda-tanda ayat ni sebab saya percaya kita di sini yang dewasa-dewasa ni nafasnya semua panjang-panjang. Cuma kadang dalam melontarkan suara tu, nafasnya sekali tu dia lontarkan sekali habis tu yang jadi pendek ya. Jadi itu kita dah bincangkan bagaimana nak manjangkan nafas ya. Keluarkan bila baca tu ya, keluarkan nafas tu sikit ya, insya-Allah. Okey, ada lagi nak baca? Nur Hayati. Terima kasih Ustaz. Okey, sila sambung. Sambung ayat yang ke-21, inna jahannama kanat mirsada. Silakan. Assalamualaikum Ustaz. Ya, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna jahannama kanat mirsadan lit-taghina ma'aba. Labisina fiha ahqaba. لا يذوقون فيها بردا ولا شرابا إلا حميما وغساقا جزاء وفاقا إن
إنهم كانوا لا يرجون حسابا وكذبوا بآياتنا كذابا وكل شيء أحصيناه كتابا فذوقوا فلن نزيدكم إلا عذابا. Sama lagi. Terus. إن للمتقين مفازا حدائق وعنابا وكواعب أترابا وكأسا دهاقا لا يسمعون فيها لغوا ولا كذابا جزاء من ربك عطاء حسابا رب السماوات والأرض وما بينهما الرحمن لا يملكون منه خطابا يوم يقوم الروح والملائكة صفا لا يتكلمون إلا من أذن له الرحمن وقال صوابا ذلك اليوم الحق ومن شاء اتخذ إلى ربه مآبا إنا أنذرناكم عذابا قريبا يوم ينظر المرء ما قدمت يداه ويقول الكافر يا ليتني كنت ترابا. Okey, alhamdulillah. Cuma pada ayat yang terakhir itu nampak macam ada tekanan sedikit bagaimana kita nak sampaikan juga kan. Tapi lagi sempurna sebenarnya kita wakaf kat situ supaya kita rasa selesa. Okey, kita rasa selesa. Jadi kesempurnaan bacaan Quran itu sejauh mana kita orang kata apa, bukan kita dalam keadaan terpaksa. Jadi kesempurnaan tu kita rasa selesa menyempurnakannya. Boleh kita wakaf di mana-mana kalimah ya. Contoh katakan inna anzarnakum adzaban qariban yawma yanzurul mar'u ma qaddamat yadah. Pun boleh ya, atau ulang balik. يوم ينظر المرء ما قدمت يداه ويقول الكافر يا ليتني كنت ترابا. Jadi kita tu tak rasa penat. Tak naklah baca Ustaz cukuplah saya dah penat. Tak, sebenarnya baca seronok. Baca Quran ini seronok. Dia tak ada penat. Dia tak ada mengah. Lepas baca terjelai lidah. Itu bukan. Ya, bacaan Quran tu bukan macam itu. Bila tak ada tanda wakaf, kita boleh wakaf pada akhir kalimah, ulang balik ya. Tapi beginilah hal keadaannya ya, bila kita berlaku pada ayat-ayat yang pendek, tak ada masalah, kita boleh wasal. Sebab nafas kita insya-Allah lah, saya percayalah rata-ratanya panjang. Kan pada pada juzuk Amma ini banyak surah-surah ya, ayat-ayat yang pendek. Kita wasalkan, jangan takutlah ya. Sebab memang asal-asal keadaan Quran kalau kita tengok zaman dulu kan, zaman-zaman awal penulisan Quran, titik pun tak ada, baris pun tak ada, ayat pertama pun tak ada, ayat kedua pun tak ada, lebih kurang macam inilah. Cuma saya bezakan daripada sudut warna tu kan. Tapi bila wakaflah di mana-mana, tapi pastikan di akhir kalimah. Tapi kalau dah akhir ayat, tak perlulah kita nak ibtidak balik. Tapi kalau di pertengahan ayat, di akhir kalimah, ulang balik kalimah sebelumnya. Tak ada masalah. Jadi bila kita baca tu sebenarnya kita nak cari kesempurnaan dalam bacaan. Ya, bukan kita nak cari sekadar tadi tu, nak khatam cepat, ya, nak habis cepat. Itu niat tu salah. Kita nak cari kesempurnaan dalam bacaan Quran. Jadi alhamdulillah ya, dua pembaca yang dibacakan tadi, saya nampak kefahamannya dalam waqaf dan ibtidak tu. Ya, nampak ketika dia buang nafas, tarik nafas. Jadi kita sebagai guru Al-Quran, ya, bila kita balik nanti ataupun kita mengajar, kita perhatikan
ya perkara-perkara ini ya. Sebenarnya bila kita mengajar sebenarnya memahirkan lagi ilmu kita. Ya, kalau kita orang kata apa, perhatikan kesempurnaan harakat anak-anak murid kita, kesempurnaan panjang pendek dengung, kemudian dia punya waqaf iktidaknya ya. Masa kita perhatikan sebenarnya memahirkan lagi diri kita. Kita ambil berat hal-hal ini, insya-Allah kefasihan itu akan datang ya dalam ilmu bacaan kita. Okey, jadi alhamdulillah ya, pada minggu akan datang kita akan pada suratul Nazi'at ya. Suratul Nazi'at sama juga nanti ya. Cuma kita akan buka peluang lebih banyak lagi lah ya. Ini sebab ruang masa kita pun dah 2:10. Minta maaf semua ya. Minta maaf semua. Kita dah terlajak ni ya. Jadi insya-Allah sekadar itu ya sahaja untuk kita pertemuan kita pada kali ini. Terima kasih semua ya hadirin hadirat, muslimin muslimat yang ada di sini. Yang paling penting ya insya-Allah lepas kita belajar ya, kita terus amalkan. Nota-nota nanti boleh dapat dengan pihak pengurusan, dan yang paling penting kita jangan lupa kata tok guru kita Abu Muzahim Al-Khaqani, jangan putus doa, minta faham ya dengan Allah, minta faham kefasihan dengan Allah SWT supaya bagaimana nak dapat baca Quran dengan baik insya-Allah. Jadi itu sekadar ya daripada saya ya. Dan saya sudahi dengan kalimah yang mulia. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Dan saya serahkan semula kepada Puan Pengerusi ya, Puan Linda. Silakan. Ustaz. Okey, ada Puan Linda sini? Tak apa Ustaz. Alhamdulillah Ustaz. Terima kasih banyak-banyak Ustaz atas ilmu yang telah diberikan pada hari ini Ustaz. Alhamdulillah kita boleh akhiri program kita hari ini. Dengan tasbih kafarah dan suratul Asr. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana. InsyaAllah kita jumpa lagi pada minggu depan. Assalamualaikum. Terima kasih Ustaz. Terima kasih. Assalamualaikum. Terima kasih.